Dan juga bagaimana kaedah khususnya di pejabat-pejabat kerajaan untuk melaksanakan tadarus sebelum Ramadan. Tadarus bermaksud tadarasa wa tadarasul Quran. Tadarus Quran itu bermaksud tadarasa, yakni dia baca kawan lain baca. Itu tadarus. Kalau seorang-seorang kita baca seorang-seorang, tapi kita tadarus, enta baca anda dengar, kalau enta salah anda berbetul. Kalau anda salah enta betul. Di situ kita dapat manfaat daripada tadarus. Jadi kalau tadarus, setiap orang dapat pahala banyak mana dengan kadar yang dia baca. Kalau saya baca satu juzuk, saya dapat pahala satu juzuk. Kalau saya dengar enta baca, saya dapat pahala dengar enta baca satu juzuk. Saya dapat pahala baca satu juzuk, dapat pahala mendengar Quran lagi satu juzuk. Tapi kalau 30 orang baca, seorang baca satu juzuk, adakah kita dapat pahala seperti khatam satu Quran? Taklah. Pasal kita baca hanya satu juzuk. Sekarang ni buat khatam apa? WhatsApp group apa khatam kan? Masing-masing baca seorang satu, lepas tu habaq kita khatam dah. Oi, macam tu. Tak seperti itu. Melainkan kalau kita duduk dalam 30 orang ni, kita baca satu juzuk, seorang lagi baca satu juzuk, seorang baca satu juzuk, kita dapat pahala baca satu juzuk, pahala yang Nabi kita baca bagi setiap huruf tu. Tapi pahala yang lain, pahala mendengar orang baca Quran. Ada pahala, tapi tidaklah seperti pahala baca Quran. Tapi kalau kawan kita baca satu juzuk, kita baca satu juzuk, lepas tu pakai istihar, kami dah khatam. Cepatnya hang. Kami khatam dalam grup WhatsApp. Tu dia. Ini semua kartun lah orang kata, kartun. Habis tu macam bila nak khatam, tak apalah. Jadi saya tak dan khatam, kerja custom banyak kan. Tak apalah, satu orang baca dapat pahala kan kadar dia baca. Baca dengan tartil dan elok lebih baik daripada baca kelang kabut dan salah. Tapi bukan maksud tak biar khatam. Dan tuan-tuan, banyak benda kita disiplin. Tuan-tuan, sehari tengok benda ni berapa lama? Cakap betul-betul ha? Lama duk tengok. Kadang-kadang 3-4 jam duk tengok ni 15 minit. Siapa pun sama. Macam-macam ada tengok mesyuarat. Hak mesyuarat tu sikit je. Tengok-tengok hak lain banyak. Lepas tu pergi Shopee nak tengok benda lain, terlajak pergi tengok benda lain pula. Habis macam tu bangsa manusia. Kalau kita paling lekeh, sehari sapu muka Quran pun banyak lah. Baca Quran. Quran ni ajib. Dia hidup. Bila kita baca, tuan-tuan, orang yang bersih, tadi tentang zikir, orang yang bersih kan, dia kalau kena kotor sikit dia tak boleh. Kan? Tuan-tuan yang bersih-bersih ni. Tapi orang yang tak bisa kotor, dia bersih, dia heran. Wih, aku hari ni bersih kan? Macam tu manusia. Siapa yang ahli zikir, ahli baca Quran, dia tak baca, dia tak boleh duduk lah. Tapi orang yang jarang baca Quran, dia tak rasa apa. Aku macam kita kalau kita tak solat, Allah, waktu tak solat lagi ni, kelang kabut kan? Apa kalau aku dah 10 tahun tak solat, tak rasa apa pun. Memanglah anda mangkap. Dia ulang perkataan dia. Maksudnya, tuan-tuan, akhirnya saya nak suruh ni, semua tuan-tuan dengar saya bahas ni, ada benda yang tuan-tuan ingat, ada benda yang tuan-tuan tak ingat, ada dalil yang tuan-tuan ingat, ada dalil tuan-tuan tak ingat, ada dalil mungkin tuan-tuan fikir masa bila dia pergi mengaji, masa bila dia baca betul ke, macam-macam. Tapi agama akhirnya apa yang kita amalkan. Semua kita cuba amalkan apa yang kita yakin. Kita berdiri depan Allah Ta'ala, Tuhan tanya, hamba apa di dunia? Contoh dia, aku berselawat ya Allah. Berapa banyak? Banyak. Allah tahu kan. Selawat ikut siapa? Ada yang selawat ikut Nabi tapi tak berapa minat sangat. Ada ustaz punya tu saya minat sikit. Rasa berat nak jawab tu. Lebih baik saya selawat ya Allah seperti mana yang ada dalam hadis Nabi. Selesai masalah kita. Mungkin juga hak ustaz tu selawat pun okey juga. Tapi nak pergi jawab depan Tuhan ni payah bab tu. Ambil jalan hak mudah, jawab hak Nabi punya. Macam amalan juga. Ni ada amalan Nabi ajak, tapi saya tak apa minat hak Nabi tu. Ada satu lagi hak ustaz ajak tu lebih minat lagi. Payah nak jawab tu.
Amal apa yang kita tengok adalah hadis. Sebab tu bila satu ustaz main ceramah, ustaz adalah hadis Nabi? Ada. Hang ni tu tanya hadis pula dah. Ikut sudahlah. Tu petua tok guru saya tu. Tok guru dia mungkin bagus, tapi tok guru dia tak dilantik menjadi Nabi. Yang dilantik insan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu saja kita punya concern. Nak layak buruk semua boleh. Yang tengok dia semayang dai hitam. Tak apalah dia semayang dai hitam, dia dengan Tuhan. Tapi arahan hak mai daripada bos kepada kita. Misalnya kita ada bos kata ni hang buat macam ni. Mai kawan kita kata bos suruh buat je lah. Dia suruh buat ni. Hang tak suruh buat macam tu. Kata, aku buat ni dia bagus. Dia kata masalah dia aku nak pergi jawab balik kat bos tu. Yalah bos dia suruh, tapi aku buat ni lagi bagus. Dulu aku dah buat macam ni, bos kata okey. Misalnya kalau dia kata okey kan, sebab dia tak okey kat aku, macam mana lebih baik aku buat macam yang dia suruh. Aku tak kalau aku buat macam hang suruh, mungkin dia kata okey, mungkin juga dia kata tak okey. Tapi kalau aku buat yang mana dia suruh pada aku, tentu dah okey. Simple agama di Perlis ni, saya nak bagi penutup pada tuan-tuan macam tu saja. Kita minta. Iaitu kalau ada dalil kita amalkan yang tu. Dok tanu dia pun buat macam lain. Kita apalah dia pun buat macam lain. Mungkin betul, mungkin juga tak betul. Tapi kalau buat sebiji yang Nabi buat, confirm betul. Terus ada tengkak panjang. Simple ya. Dia kata, ada ulama buat dia bagi senarai. Tak apalah, bagi lah. Tapi hak Nabi buat ni betul ke salah? Betul. Yang ni tentu dah tak kena hang salah sebab hang ikut hak Nabi saja. Takkan kita kena di akhirat macam tu. Maka sebab itu orang kata ni, orang panggil simple calculation lah. Ini orang kata kesimpulan yang mudah dalam hidup ni.